Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan belajar tajuk hindari rasuah. Hadis tentang rasuah yang akan kita belajar pada hari ini ialah An Abdullah bin Amr qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Rawahu Tirmizi. Maksudnya daripada Abdullah bin Amr telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah. Baiklah anak-anak perlu tahu bahawa orang yang memberi rasuah, Allah dan Rasul akan melaknat mereka. Itulah yang terdapat di dalam hadis yang kita belajar pada hari ini. Okey, seterusnya intipati hadis. Rasuah ialah sesuatu pemberian yang diberikan kepada seseorang untuk membenarkan sesuatu yang salah atau membatalkan sesuatu yang benar. Ya, Ustazah ulang lagi sekali. Rasuah ialah suatu pemberian yang diberikan kepada seseorang untuk membenarkan sesuatu yang salah atau membatalkan sesuatu yang benar. Okey. Rasuah juga merupakan perbuatan yang boleh mengakibatkan dosa dan mesti kita jauhi kerana Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemberi dan penerima rasuah. Baiklah, seterusnya sebab bagaimana berlakunya rasuah. Pertama, iman yang lemah. Iman yang lemah. Bagaimana iman yang lemah? Mereka ni ialah tidak takut dengan azab Allah. Ya, apabila mereka tidak takut dengan azab Allah, itulah tanda iman kita lemah. Seterusnya, mendahulukan kehendak diri daripada keredaan Allah. Lebihkan kehendak daripada redha Allah. Ya, itu adalah menunjukkan betapa lemahnya iman kita. Kita dahulukan benda dan perkara yang tidak baik. Ya. Seterusnya, kelemahan diri. Lemahnya diri kita di mana akan menggagalkan kita dalam mengawal kehendak diri. Ya, kemudian tak ada ilmu dan kesedaran tentang dosa dan bahayanya rasuah. Okey, kemudian yang seterusnya tamak untuk mendapatkan sesuatu. Di mana ingin meraih sesuatu jawatan dengan mudah. Ya, maksudnya ikut jalan pintas. Ikut jalan pintas untuk dapat sesuatu jawatan yang mudah. Tak bagus ya anak-anak. Jangan sesekali rasuah untuk mendapatkan sesuatu jawatan. Okey, mahu segera hidup mewah. Ya. Kadang-kadang ni orang nak segera hidup mewah. Dia mulalah memberi rasuah kepada seseorang untuk membolehkan membolehkan perbuatan dia yang salah tu. Okey, kemudian seterusnya kesan rasuah. Apa dia kesan rasuah? Menjatuhkan maruah diri. Ya, apabila kita memberi rasuah, apabila orang tahu, dia akan menjatuhkan maruah diri kita. Menimbulkan permusuhan. Ya, Yang seterusnya, sifat amanah dan tanggungjawab akan terabai. Ya, akan terabai semua. Sifat amanah kita, tanggungjawab kita semuanya akan terabai. Kemudian kestabilan. Susah nak sebut. Kestabilan sesuatu organisasi akan tergugat.
Kemudian mendapat kemurkaan dan laknat Allah. Mendapat kemurkaan dan laknat Allah. Hidup kita pun tidak diberkati oleh Allah. Itulah antara kesan-kesan orang yang memberi rasuah. Okey. Kebaikan. Apa pula kebaikan apabila kita menjauhi rasuah? Ya? Apabila kita menjauhi rasuah, masyarakat akan hidup bersatu padu. Masyarakat akan hidup bersatu padu. Okey, seterusnya suatu organisasi akan stabil. Ya, apabila kita tidak mengamalkan amalan rasuah ni, organisasi akan stabil. Ekonomi, politik dan sosial sesebuah negara dapat dikukuhkan. Okey, antara kebaikan menjauhi rasuah ni juga jauh daripada kemurkaan Allah. Bila kita tak mengamalkan rasuah, kita akan jauh daripada kemurkaan Allah. Akan jauh daripada kemurkaan Allah. Okey, pengajaran daripada hadis. Okey, pengajaran daripada hadis hindari rasuah ni ialah pertama, mendapat laknat Allah. Pengajaran orang yang mengamalkan rasuah, apa yang didapat ialah laknat Allah. Yang kedua, negara mundur dan kucak kaca. Ya, habis negara kita akan mundur dan kucak kacir, penuh dengan perbalahan. Itulah pengajaran daripada hadis ni. Okey, seterusnya rumusan. Okey, apa yang kita dapat dalam hadis hindari rasuah ni? Rumusannya ialah rasuah ialah perbuatan yang dilaknat oleh Allah dan Rasul yang wajib kita jauhi. Kerana kesannya sangat buruk kepada individu, masyarakat dan negara. Saya ulang lagi sekali. Rasuah ialah perbuatan yang dilaknat. Kena ingat, perbuatan yang dilaknat oleh siapa? Oleh Allah dan Rasul. Yang wajib kita jauhi. Wajib kita jauhi. Kerana kesannya sangat buruk kepada individu, masyarakat dan negara. Okey. Setakat ni dulu tajuk kita pada hari ini. Anak-anak jangan lupa jawab kuis yang Ustazah beri dan hantarkan ke dalam grup tugasan. Assalamualaikum. Bye.